Pergi pekan waktu malam, berteman dengan cahaya bulan. Bangun pagi bawa bersenam, solat subuh jangan diabaikan. Untuk anak-anak SKSL, mudah-mudahan anda semua, kita semua solat subuh pada pagi ini. Dan jangan lupa untuk terus menerus belajar pendidikan di rumah. Jadi untuk seterusnya saya menjemput dan mempersilakan pembicara ilmu pada pagi ini, Cikgu Amir Ashraf bin Abdul Halim, untuk meneruskan agenda. Dijemput dan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berusaha Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. barisan menolong kanan, rakan-rakan guru, para ibu bapa serta anak didik yang cikgu kasih sekalian. Jadi bersyukur kita kepada Ilahi kerana masih diberikan peluang untuk bernafas dan berjumpa kan, walaupun dalam alam maya ni kita masih dapat berjumpa untuk sama-sama baca Yasin dan juga sama-sama untuk mendengar bicara ilmu yang sedikit sebanyak akan saya sampaikan pada pagi ini. Tajuk bicara ilmu saya pada pagi ini adalah istiqamah. Apa itu istiqamah? Istiqamah ni adalah jujur dan benar dalam niat, perkataan dan perbuatan. Orang yang tidak istiqamah dalam melakukan urusannya pasti akan sia-sia dan mengalami kegagalan. Kalimat istiqamah ni adalah mencakupi seluruh bidang agama, iaitu melaksanakan segala perintah Allah dengan kejujuran serta menepati janji, dan hal ini berhubungan dengan ucapannya, perbuatannya serta tingkah lakunya. Maksudnya istiqamah ni adalah meliputi segala apa yang kita lakukan, kan? Tidak semestinya dalam satu perkara saja, dari segi ucapan, perbuatan, tingkah laku. Maksudnya segala apa tindak balas atau gerak balas tubuh badan kita. Macam mana kita nak dapatkan istiqamah ni, kan? Yang pertama, kita boleh banyakkan berdoa, kan? Kenapa kita perlu berdoa? Kerana doa ni adalah satu visi. Jika di minda kita ada tergambar satu istiqamah, ia dapat menjadi pendorong, kan? Kerana apabila kita malas, tetapi apabila kita dah niat, kita dah istiqamah dalam diri, kita nak lakukan tu dengan sungguh-sungguh, dengan baik, maka kita pun selalunya dalam kelas, kan, murid-murid masuk kelas, guru masuk kelas, bagi salam, lepas bagi salam murid-murid akan membaca doa, kan. Itu sebenarnya adalah satu visi. Baca doa tu apa? Supaya murid istiqamah, supaya dapat segala ilmu yang diajarkan oleh guru, kan. Itulah tujuan doa tu. Yang kedua, berkawan dengan mereka yang komited dengan kebaikan, kan. Itulah cikgu-cikgu selalu pesan, ibu bapa pun selalu pesan kepada anak-anak murid ni, anak-anak didik, agar memilih kawan dengan baik. Jangan salah pilih kawan. Kerana apa? Kerana kawan yang baik akan mendorong kita ke syurga, manakala kawan yang tidak baik akan membawa kita ke sebaliknya lah, kan. Jadi dalam hidup ni kita perlu pilih kawan. Jangan mudah terdorong, kan. Jangan mudah ikut apa yang kawan kita buat. Kalau kawan tu buat perkara yang baik, baguslah kita ikut, kan. Tapi kalau kawan kita buat perkara yang mungkar, perkara yang tidak elok, kan, kita ada otak untuk berfikir, maka kita janganlah ikut. Kalau kita tak mampu nak larang, kan, kita tak mampu nak tegur, cukuplah kita tekad dalam hati supaya kita tidak ikut perbuatan tersebut. Yang ketiga, panduan nak dapat istiqamah ni adalah raikan kejayaan dengan doa selamat. Amalan untuk istiqamah yang telah kita tunaikan, kan. Maksud doa selamat ni, contohnya selalu kalau kita dah
kita dah bertekad nak lakukan sesuatu kan. Kita dah plan nak buat apa, contohnya nak buat kenduri ke kan. Mak ayah kamu buat kenduri ke, kamu dah berjaya dalam peperiksaan, contoh dapat peperiksaan hampir kan, abang kakak kamu dulu. Okay, maka salah satu cara nak beristiqamah tu, boleh raikan kejayaan tu dengan doa selamat kan, bukannya dengan buat pesta ke kan, buat perkara-perkara yang seronok semata-mata. Boleh juga buat doa selamat kan. Yang keempat, berdialog dengan diri sendiri, memikirkan dan membuat perbandingan. Istiqamah orang dulu kan. Dulu kita kadang-kadang ataupun kita selalu dengar ustaz-ustaz ke ustazah ceritakan tentang sahabat-sahabat Nabi zaman dahulu kan. Bila Rabah lah, ramailah lagi kan, macam mana perjuangan mereka pada zaman dahulu kan, diseksa, dicerca, dicaci, diherdik, semata-mata demi untuk menegakkan diri di jalan Allah kan. Mereka tetap istiqamah kan, walaupun diseksa kan, ditindih dengan batu besar lah, disebat kan. Okay, jadi kita ni beruntung kan. Sebab apa? Kita tak perlu nak merasa, tak perlu nak lalui segala penderitaan tersebut semata-mata untuk istiqamah kan. Jadi kita patut bersyukur lah. Yang kelima, bayangkan pahala besar sedang menanti kita kan. Semoga Allah menerima amalan kita dan amalanmu. Jadi dalam kita melakukan satu perkara tu kan, kita set dalam otak kita, dalam minda kita, kalau aku buat perkara ni kan, Tuhan akan beri aku amal pahala yang besar kan. Contoh dia apa? Tolong, tak perlu perkara yang berat. Contohnya apa? Kalau di rumah, murid-murid boleh tolong ibu bapa kan. Contoh apa? Mak asyik dia apa? Dia tengok setiap pagi mak dia asyik sidai kain dia kan. Jadi dia pun esok ni dia bertekad, esok aku nak tolong mak sidai kain lah kan. Siar mak aku boleh buat sarapan pagi ke, buat kerja lain ke kan. Tak susah pun sidai kain. Okay, jadi dia pun esoknya tolong mak dia sidai kain. Dalam niat hati dia kan. Okey, yang seterusnya, apa kelebihan istiqamah ni kan? Kan? Takkan kita buat sia-sia je istiqamah ni. Okey, ada 5 kelebihan istiqamah yang cikgu dah tuliskan. Okay, yang pertama, akan selalu didampingi malaikat. Okay, beruntunglah mereka yang didampingi malaikat apabila istiqamah dalam beribadah. Hal ini kerana muslimin yang didampingi malaikat akan merasa tenang, gembira dan tiada khawatir. Mereka akan sentiasa buat kebaikan dan tidak akan bertindak mengikut hawa nafsu. Wajah mereka juga akan berseri dan tidak murah marah serta tersinggung. Kan? Bila diri kita ni didampingi malaikat, maka kita akan terhindar daripada bisikan-bisikan syaitan kan. Contohnya macam cikgu cakap ni lah, akan sentiasa buat kebaikan kan, tidak akan bertindak ikut hawa nafsu kan, tidak akan bertindak ikut emosi, muka pun akan berseri-seri kan. Nampak macam pakai produk mahal kan, padahal tak ada apa pun. Cuma dia istiqamah je dalam hati kan, istiqamah dalam diri dia. Okay, yang kedua, tidak akan ada rasa takut. Orang yang istiqamah ni dia tidak akan ada rasa takut. Kerana apa? Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran, janganlah kamu bimbang dari berlakunya perkara yang tidak baik terhadap kamu. Okay? Surah Fussilat ayat ke-30. Kalau orang istiqamah ni dia tidak akan rasa takut. Sebab itulah sahabat Nabi dulu bila Rabah kan, seksa macam mana sekalipun dia tidak takut untuk berasa mati. Sebab apa? Dia dah istiqamah. Apa yang dia buat ni, dia ingat ganjaran utama dia adalah syurga nanti kan. Okay. Yang ketiga, tidak akan merasa sedih. Okay. Sebaliknya mereka akan merasa gembira dan bahagia kerana hati mereka telah diisi dengan ketenteraman dan ketenangan akibat mereka beristiqamah dalam beribadah. Mereka akan sentiasa reda dengan segala ketentuan Allah kepada mereka kan. Maksudnya jika suatu perkara tu mereka dah istiqamah, tapi contohnya mereka gagal ataupun kurang berjaya nak lakukannya dengan baik, tapi apabila mereka dah istiqamah, mereka tidak akan berasa sedih. Kerana apa? Kerana dia tahu dia telah berusaha bersungguh-sungguh kan. Contoh macam masuk pertandingan bahas ke, pertandingan apalah, macam-macam pertandingan dia kan.
Contohnya sebelum tu dah berlatih kan, dah belajar teknik ni, teknik itu. Tapi apabila pertandingan, kurang nasib baik kan, mungkin dapat tempat kedua ke ketiga. Tapi apabila mereka istiqamah, mereka tidak akan masa sedih. Sebab apa? Mereka telah lakukan dengan sehabis baik kan. Yang keempat, akan mendapat balasan syurga kelak. Mereka yang beristiqamah akan mendapat balasan syurga sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran. Dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga seperti yang dijanjikan kepada kamu. Surah Fussilat juga, ayat yang ke-30 juga, sambungan nanti. Maksudnya apa? Macam cikgu cakap tadi lah. Kalau kita sentiasa istiqamah dalam setiap perbuatan kita, setiap tingkah laku, setiap lisan yang kita tuturkan, kita akan mendapat balasan syurga. Sebab apa? Sebab apa segala yang kita lakukan tu adalah kerana Allah. Yang kelima, kelebihan istiqamah ni adalah akan dimurahkan rezeki. Sesiapa yang beristiqamah dalam kebaikan dan tetap di jalan yang benar, maka mereka akan mendapat rezeki yang melimpah ruah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Nabi Muhammad diwahyukan menerangkan lagi, dan sesungguhnya sekiranya mereka, manusia dan jin, itu berjalan lurus di atas jalan Islam, sudah tentu kami akan memberi minum kepada mereka yang segar. Pemberian yang demikian supaya kami menguji mereka dalam menikmati apa yang kami berikan itu. Adakah mereka bersyukur dan beristiqamah menurut Islam? Ingatlah, sesiapa yang berpaling daripada mengingati Tuhannya dengan berlaku ingkar, maka Tuhan akan memasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Itu daripada surah Al-Jin ayat 16 dan 17. Maksudnya siapa yang sentiasa kekal istiqamah dalam kehidupan dia, maka Tuhan akan memurahkan rezekinya kan. Kadang-kadang kita tak sedar pun rezeki ni ada dalam pelbagai bentuk kan, dalam pelbagai perkara. Tak sedar pun dapat ni, dapat itu kan, menang pertandingan ni ke apa ke dan sebagainya. Istiqamah ni ada 3 tahap Ada 3 tahap. Yang pertama, istiqamah dalam hati. Macam mana nak istiqamah dalam hati ni? Cara dia adalah sentiasa teguh dalam mempertahankan kesucian iman dengan cara menjaga kesucian hati daripada sifat syirik, menjauhi sifat-sifat cela seperti riak, dan suburkan hati dengan sifat terpuji, terutama ikhlas. Dengan kata-kata lain, istiqamah hati bermaksud mempunyai keyakinan kukuh terhadap kebenaran. Macam cikgu cakap tadi lah, istiqamah dalam hati ni macam mana kan? Kalau dia dah tahu kawan dia buat perkara yang kurang baik, perkara yang tak elok kan, kalau dia tak macam takut ke nak tegur kan, tak berani ke, kawan tu badan besar ke apa kan, risau dia tegur kan, dia pula kena apa-apa pula kan. Jadi dia kena tekad dalam hati dia, dia takkan ikut perbuatan tu kan. Itulah cara istiqamah dalam hati. Dia teguh, dia tetap dengan pendirian dia. Dia tahu perkara tu tak elok, jadi dia pun tidak ikut sebab dia dah istiqamah dalam hati dia. Dia takkan lakukan perkara yang tidak elok kan, nak jaga nama baik dia, nama baik mak ayah dia dan family dia lah kan. Yang kedua, istiqamah lisan. Memelihara lisan atau tutur kata daripada kata-kata supaya sentiasa berkata benar dan jujur setepat kata hati yang berpegang pada prinsip kebenaran, tidak berpura-pura, tidak bermuka-muka dan tidak berdolak-dalik. Istiqamah lisan ni apa? Maksud dia tetap dengan pendirian jugalah dalam percakapan dia. Contoh dia dah tahu perkara tu betul, maka dia akan tegakkan kebenaran. Bukan macam dia cakap tu semata-mata sebab nak senangkan hati kawan dia ke kan, nak bagi kawan dia menang ke, semata-mata untuk nak selamatkan diri dia ke. Itu maksudnya dia tak istiqamah dalam lisan dia. Kalau dia istiqamah dalam lisan dia, sentiasa berkata perkara yang benar kan, walaupun perkara tu sangat pahit kan. Yang ketiga adalah istiqamah perbuatan. Tekun bekerja melakukan amalan atau melakukan apa saja usaha untuk mencapai kejayaan yang diredai Allah. Dengan kata lain, istiqamah perbuatan merupakan sikap dedikasi dalam melakukan satu pekerjaan atau perkara tanpa rasa kecewa, lemah semangat atau putus asa. Istiqamah perbuatan inilah yang susah sikit kita nak lakukan kan. Sebab apa?
Contoh kan kalau kita dapat kerja berat, mesti kita akan rasa mengeluh kan. Apa lah ni, orang lain dapat kerja senang je, aku dapat kerja susah je kan. Gaji sama contohnya kan. Kan jika begitu pun dia dah tak istiqamah, maka kerja dia tu sebenarnya ringan je, tapi dia dah apabila dia dah tak istiqamah, dalam hati pun dia dah tak istiqamah, perbuatan pun tidak istiqamah. Maksudnya apa? Dia buat kerja sambil lewa, dia buat kerja ala kadar kan. Asal siap je kan. Jadi kerja tu jadi tidak berkualiti kan. Itu contoh kalau kita tidak istiqamah dalam perbuatan. Okey. Apa contoh halangan dan cara nak atasi ni untuk beristiqamah ni, okey? Dia ada 3 contoh halangan. Yang pertama, halangan diri sendiri. Contohnya adalah perasaan malas ataupun sikap malas, sikap takut, sikap rendah semangat, gagal, malu kan, tahap pencapaian rendah. Okey, cara kita nak atasi perkara ni adalah dengan ubah sikap, disiplinkan diri serta bina keyakinan diri kan. Contohnya apa? Halangan diri sendiri ni cikgu rasa semua orang ada Sebab apa? Contoh dalam kelas lah, apabila cikgu tanya soalan ke, apa cikgu tanya ada murid yang tak faham ke kan, kebiasaannya hanya 1 atau 2 orang je yang akan berikan pendapat mereka, tak faham ke, tak tahu apa ke kan. Murid-murid lain akan senyap, pura-pura faham. Sebab apa? Sebab takut kan, sebab malu kan. Nanti siapa yang rugi? Kamu juga kan. Okay, jadi lepas ni kalau ada cikgu tanya kurang faham ke apa ke, terus nyatakan apa yang kamu kurang faham. Okay. Yang kedua, halangan orang lain. Okay. Halangan daripada orang lain untuk kita istiqamah. Contohnya gangguan, pengaruh, tolak peluang dan tidak mahu bekerjasama kan. Contohnya macam tadi lah cikgu cakap, waktu bekerja. Contoh kita dah istiqamah dalam perbuatan kita kan. Kita nak kerja dengan elok, dengan bersungguh-sungguh agar kerja kita tu berkualiti. Tapi kita kerja dalam kumpulan kan. Kalau kita seorang di istiqamah, kawan-kawan lain tidak istiqamah, buat sambil lewa je, asal siap je kan. Maka ia pun boleh jadi halangan untuk kita beristiqamah kan. Sebab apa? Kalau setiap kali asyik kita je yang daripada mula sampai habis 100% kerja, dan kawan tu asyik 50% je kerja kan, tengah-tengah baru datang, hujung dah hilang kan, contoh. Maka lepas 3-4 kali, mungkin kita juga akan rasa bengang ke kan, akan rasa tidak puas hati. Maka kita pun akan hilang istiqamah tu sebab akibat daripada rakan sekerja lain. Okay. Okay, yang ketiga adalah halangan suasana, tidak selesa dan sesuai. Okey, cara nak atasi dia adalah jadualkan rencana kegiatan ikut keadaan, ambil peluang pada waktu selesa dan sesuai, cari suasana yang selesa di tempat lain dan gunakan teknik yang sesuai kan. Jadi apa? Suasana tu kurang kondusif, kurang sesuai untuk kita kekal istiqamah kan. Okey. Jadi sebagai menutup bagi bicara ilmu saya pagi-pagi ni, okay, amalan istiqamah ni dapat mengajar kita agar sentiasa merasakan nikmat beramal, kerana setiap amalan yang dilakukan dengan hati dan jiwa, ianya akan mendatangkan rasa nikmat. Okay, amalan istiqamah ni walaupun dilakukan secara sedikit pada tiap-tiap hari adalah lebih baik daripada melakukan amalan secara banyak-banyak tetapi pada masa tertentu kan. Kita boleh buat perbandingan dan lihat sendiri kesan dalam istiqamah ni pada tindakan kita ataupun orang lain kan. Apa dia? Umpamanya apa? Setitik air yang terus menerus menitik di atas batu, lama kelamaan batu tu akan berlekuk kan. Akan tetapi jika banjir yang berlaku hanya sekali-sekala, tidak akan dapat memberi bekas pada batu tersebut kan. Macam contoh kita tengok batu dalam gua kan. Air titik lama-lama batu tu akan berlekuk. Tetapi kalau banjir lalu kawasan tersebut, adakah batu tu akan berlekuk? Tidak kan. Walaupun banjir tu besar,
kan. Ayam mitik tu hanya kecil je, tetapi yang kecil tu yang akan memberikan kesan. Macam itulah kepentingan istiqamah ni pada diri kita. Cikgu harap apa yang cikgu kongsi pada hari ini sedikit sebanyak dapat memberi kesan kepada diri cikgu juga serta diri para pendengar agar kita dapat beristiqamah dalam kehidupan kita kan. Beristiqamah dalam hati, lisan dan juga perbuatan kita dalam kehidupan seharian. Okay, jadi cikgu harap cikgu nak minta maaf kalau ada tersalah kata kan. Itu sahaja dari cikgu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khair jazak diucapkan kepada PU baru kita pada hari ini, PU Amir. Mudah-mudahan apa yang telah Cikgu Amir sampaikan kepada kita dapat kita ambil pengajaran manfaat tentang tajuk istiqamah. Pergi berkelah lalu berkemah. Sambil berkemah memburu rusa. Beramallah secara istiqamah, bukan beramal mengikut masa. Jadi anak-anak yang saya kasih sekalian, pada hari ini hari Jumaat 8 Oktober 2021, masuklah bulan Islam bersamaan 1 Rabiul Awal. Bulan ini bulan yang kita umat Islam tunggu-tunggu kerana bulan ini merupakan bulan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak yang ibu bapa serta rakan guru yang saya kasih bersempena dengan bulan ini, insya-Allah marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya pada hari ini Sayyidul Ayyam, bukan hanya pada hari-hari, bahkan hari ini bahkan bulan ini kita melebihkan selawat kita kepada kekasih kita, kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini juga merupakan fasa PPN, Pelan Pemulihan Negara. Bagi negeri Johor dah masuk fasa ketiga. Bagi negeri Pahang dah masuk fasa keempat. Kita masih menunggu negeri Perak untuk masuk fasa yang ketiga. Mudah-mudahan Allah SWT mempermudahkan negeri Perak untuk masuk ke fasa ketiga PPN. Jadi saya rasa insya-Allah minggu depan dan 2 minggu akan datang pihak sekolah akan menganjurkan satu lagi program yang saya iklan awal-awal, program Maulidur Rasul. Adapun sebelum itu akan ada program-program untuk anak-anak ikuti bercerita ataupun mengarang tentang kisah-kisah yang akan diutarakan nanti, akan diberikan nanti. Jadi insya-Allah pada program itu nanti pihak sekolah telah pun mencari dan juga menjemput PU juga. Yang saya sebutkan sini PU yang tidak asing bagi guru-guru, bagi ibu bapa dan juga pada murid pada saya, iaitu PU insya-Allah. Okey. Jadi saya rasa kita break setakat ni dulu. Program kita dah pun menghampiri 9.45. Jadi saya mohon maaf atas keterlanjuran bahasa, tersilap kata, terlajak bicara dan seumpamanya. Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan dosa saya dan kita semua. Jadi kita sama-sama tangguhkan majlis SKSN Ngaji dan juga Bicara Ilmu pada pagi ini dengan Surat Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.